Di situ juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang 4 bulan arba'atul 4 bulan Ashhurul Hurum, iaitu bulan-bulan haram, yang mana 3 bulan berintitan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Al-Muharram, dan satu lagi bulan yang berada di antara baina Sya'ban, Jamadil Akhir wa Sya'ban, iaitulah bulan Rejab. Dan Rejab itu dikenal sebagai Rejab Mudar kerana orang Bani Mudar adalah satu kabilah yang memuliakan bulan tersebut. Jadi antara cara kita menyantuni bulan haram adalah mengambil istifadah kebaikan daripada apa yang Nabi SAW perjuangkan, iaitu sepanjang bulan haram usahalah kita untuk tidak melakukan sebarang provokasi yang melampau, kecam mengecam dan sebagainya, ataupun berusaha untuk menimbulkan kekecohan di antara orang Islam, di antara masyarakat umat, kerana ia adalah satu perkara yang menjemput murka Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy sembah berhala masuk 4 bulan ni depa tak perang. Bukan kata tak perang, segala perkara yang ada nilai provokasi juga ditinggalkan. Sampai Nabi sebut bulan haram, orang Arab Quraisy bila depa keluar daripada rumah, anak panah tu akan dicabut mata panah dia tu. Dia punya tajam tu akan dibuka. Walaupun bawa busur, walaupun bawa bekas untuk dimasukkan anak panah tu, tapi mata tu akan dicabut. Kalau kata bawa pedang dan sebagainya, pedang yang digunakan ataupun yang dibawa itu hanyalah pedang untuk digunakan sebagai bantuan, alat bantuan musafir saja, bukan kelengkapan perang. Yang tu nak bagi tahu dekat kita, orang Arab Quraisy sembah berhala, tidak beriman dengan Allah dan Nabi SAW, masuk 4 bulan tu bukan takat mereka mengelakkan perang, tetapi mengelakkan diri daripada terlibat dalam perkara-perkara yang memiliki unsur-unsur pertembungan, percanggahan, pertelingkahan. Kalaulah kita ni yang dah mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi masih lagi suka untuk provoke, masih lagi suka untuk melakukan kecam mengecam, masih lagi suka untuk menghangatkan suhu suasana, maka kita adalah orang yang kata ulama lebih buruk dan lebih teruk daripada orang Arab jahiliah yang menyembah berhala. Sebab itu berusahalah kita minta kekuatan daripada Allah, dikurniakan sabar, menjadi orang yang senantiasa meletakkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadi satu perkara yang melindungi diri kita daripada melakukan perbuatan demikian. Kemudian perbanyakkan juga oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Moga-moga dengan banyaknya selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi SAW di akhirat kelak, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, kita pada pagi ini dah masuk 1 Muharram 1445, kurang lebih 55 tahun, mencukupkan bilangan waktu yang dinakalkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Suyuti berkenaan dengan umur umat manusia. Kata Imam Syafi'i dan juga Imam Suyuti bahawasanya umur umat manusia itu bakal habis, bakal berakhir pada tanggal tahun 1500 Hijrah. Kita dah sampai 1445, ada lagi 55 tahun lagi. Jadi berusahalah dengan segera untuk jadi orang yang memperkasakan dan memperkuatkan akidah, mempertautkan nilai-nilai ukhuwah dan mengangkat ketauhidan kepada Allah dengan sebenar-benar pengangkatan. Dan yang keduanya, bila sebut kata kita masuk 1445, hari ini kita masuk bulan Muharram. Nak cerita berkenaan hijrah secara kaitannya secara dekat adalah tak wujud, sebab bulan Muharram tak ada kena-mengena dengan hijrah Nabi. Nabi hijrah bulan Safar. Kata Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, Nabi SAW hijrah daripada bulan Rabiul Awal, iaitu pada sekitar 1 atau 2, dan Nabi SAW sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Sebab
Al-Buti sebut Nabi SAW hijrah 10 hari. Dalam kitab Saifur Rahman Mubarak Furi Ar-Rahiq Al-Makhtum, dia mengatakan bahawasanya Nabi SAW mengambil perjalanan selama 15 hari, bermula daripada malam Khamis malam Jumaat 27 bulan Safar tahun ke-13 kenabian, dan Nabi menempuh perjalanan selama 15 hari tersebut untuk sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun yang sama. Jadi bila sebut berkenaan dengan hijrah Nabi SAW, maka ia adalah satu perkara yang secara khususnya tidak ada kaitan dengan bulan Muharram, melainkan selepas 16 tahun, iaitu di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apabila didatangkan kepada Sayyidina Umar satu masalah negara daripada Ma'mun bin Ma'mar, menyatakan bahawasanya ada satu isu berkenaan dengan satu surat yang ada tarikh tetapi dimuatkan cuma bulan, tidak ada tahun. Maka benda tu nak ejah macam mana? Benda tu tahun ni ke, tahun lepas ke, tahun depan? Maka disebabkan itu, kata Sayyidina Umar, panggil semua manusia, da'un nas ta'rifu anit tarikh. Panggil semua manusia, yakni semua orang Islam yang ada kaitan, yang ada kepakaran tentang perjalanan tarikh, perjalanan sejarah dan juga masa. Maka datanglah mereka berbincang untuk menyelesaikan masalah tersebut, iaitulah dengan meletakkan asas tahun dalam Islam. Yang itu pertama kali, 16 tahun lepas Nabi wafat, 16 tahun. Dan kemudian bila Nabi SAW selesai, bila mana Sayyidina Umar selesai mengumpulkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk berbincang, kata Ibnu Hajar berakhir dengan 4 cadangan untuk mencari tarikh permulaan tahun bagi Islam. Maka disepakati dalam 4 usul tersebut. Yang pertama adalah waladi, iaitu hari kelahiran. Yang keduanya adalah mab'athi, iaitu hari kebangkitan, hari kenabian Nabi SAW. Kemudian yang ketiganya adalah wahijrati, iaitu hijrah. Dan yang keempatnya adalah wafati, dan juga kewafatan Nabi SAW. Ada 4 usul. Para sahabat cadang nak mulakan, nak cari tahun pertama untuk umat Islam ni, kita ambil pada 4 indikator. Iaitu yang pertama, kita ambil kelahiran Nabi SAW, mula pada tarikh kelahiran Nabi SAW, tahun Nabi lahir. Yang keduanya adalah tarikh ataupun tahun kenabian Nabi SAW, turunnya Quran, nuzul Quran. Yang ketiganya adalah hijrah Nabi SAW, dan yang keempatnya adalah kewafatan Nabi SAW. Untuk yang pertama dan kedua, iaitu kelahiran Nabi SAW dan juga apa yang disebutkan sebagai kenabian Nabi SAW, memba'asih. Kata Sayyidina Umar dan juga sepakat para sahabat, ia adalah satu benda yang tidak boleh ta'yid, dia tidak boleh diperjelaskan dengan sesungguh-sungguh jelas. Sebab tahun Nabi lahir adalah tahun gajah. Bila sebut kata tahun gajah, tak tahu nak mula tahun tu bila, berapa tahun dan sebagainya. Tarikhnya juga adalah tarikh yang bertembung pendapat. Kata Syekh Saifur Mubarak Furi, Nabi SAW lahir adalah pada 9 Rabiul Awal. Manakala dalam pandangan yang masyhur sampailah kepada kita adalah 12 Rabiul Awal. Sebab dua-dua ada dalil. Kemudian Nabi SAW juga, kenabian Nabi adalah satu tarikh yang hanya Nabi SAW sahaja melaluinya dan merasainya. Dan tidak ada satu pun orang selain pada Nabi SAW yang tahu secara spesifik bilakah perkara tersebut berlaku. Maka ditinggalkan 2 cadangan itu. Maka datang lagi 2 cadangan. Untuk kewafatan Nabi, Sayyidina Umar merasakan bahawasanya tidaklah begitu dinamik sekiranya tarikh ataupun tahun pertama Islam itu dimulakan dengan memperingati kewafatan Nabi SAW. Sebab dia akan penuh dengan tabki, dipenuhkan dengan tangisan, dipenuhkan dengan huzun, dipenuhkan dengan kesedihan sebab mengenang kewafatan Nabi SAW. Dan akhirnya dipilihlah tarikh hijrah Nabi SAW, iaitu hijrah akbar daripada Mekah menuju ke Madinah sebagai permulaan tarikh yang pertama, tahun pertama bagi umat Islam, dan dinamakan sebagai tahun Hijriyah. Itu yang kita duk panggil tu, itu yang kita duk sebut.
Walaupun ada cadangan sebelum itu yang didatangkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an untuk pakai tarikh daripada kelompok-kelompok yang terdahulu, seperti mana geng-geng Nasara, mana-mana orang yang ada di Rom pada waktu tersebut yang menggunakan tarikh Julian, kalender Julian. Maka Sayyidina Umar dia ada satu jati diri yang kuat. Dia kata kalau takat nak panggil kamu dan berbincang untuk tiru orang, baik tak payah duk panggil bincang. Buat bengkel suruh cari tarikh, abang lah suruh ambil tarikh Kristian, baik tak payah. Baik tak payah duk buat seminar apa kan, tak payah duk putus stik kertas banyak-banyak. Sebab tu diambilnya tarikh hijrah Nabi SAW. Satu lagi kata Ibnu Hajar, kerana hijrah Nabi SAW adalah satu perjalanan yang dirasai oleh semua umat manusia. Dalam satu riwayat Imam Ahmad disebutkan bahawasanya sebelum Nabi SAW sampai, ada 26 orang yang telah pun sampai di Madinah sebelum Nabi SAW sampai bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Antaranya adalah yang pertama Mus'ab bin Umair, yang keduanya adalah Ibnu Maktum, kemudian adalah dekat situ Sayyidina Bilal, ada dekat itu Sayyidina Umar, dan juga 20 orang lagi para sahabat yang lain turut serta dengan para sahabat tersebut sebelum Nabi SAW sampai di Madinah. Dan perlu untuk kita bicarakan juga, hijrah ini ia adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah mai dalam keadaan yang kita sebutkan perancangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Sebab hijrah dalam hidup Nabi secara peribadi, hijrah ke Madinah adalah hijrah yang kedua. Sebab tahun ke-10 kenabian, bulan Syawal, Nabi telah pun berhijrah ke Taif. 2 orang juga dengan Zaid bin Harithah. Dua orang. Tapi sebelum daripada hijrah ke Taif, Nabi pernah memberikan izin kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah 2 kali. Maksudnya hijrah Madinah ni secara timeline dia adalah hijrah yang keempat dalam umur umat Islam. Yang kedua, yang pertama dan kedua hijrah ke Habasyah, ketiga adalah hijrah ke Taif, dan yang keempat pada tahun ke-13 kenabian Nabi SAW melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah, dan disambut Nabi SAW di Madinah dengan sambutan yang begitu menyegarkan. Sampai muncul bait kalimah tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Itu adalah perkara yang dilaungkan dan dilantunkan oleh penduduk Madinah ketika menyambut Nabi. Kerana apa benda itu berlaku? Sebab kadang-kadang ada orang kita faham Nabi adalah satu karakter yang hidupnya, lahirnya di Mekah, kemudian barulah Nabi pergi ke Madinah. Nabi ada kaitan ke dengan Madinah? Asal macam tak ada. Padahal Nabi ada kaitan. Tak mana kaitan Nabi? Pada jalur Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib bin Hashim. Nama betul dia adalah Syaibah bin Amru. Hashim nama betul dia adalah Amru. Dia panggil Hashim sebab dia melakukan satu bid'ah. Bid'ah ni pembaharuan. Jangan duk jegir ingat. Kata bid'ah hasanah ke dhalalah. Bid'ah ni satu benda yang tak pernah dibuat. Qusay, dia ada anak nama Abdul Manaf. Abdul Manaf ni dia penjaga rifadah dan juga siqayah, bagi makan dan bagi minum orang yang buat haji. Bila bagi makan, bagi roti. Bila bagi minum, air zam-zam. Jadi daripada zaman Qusay sampai Abdul Manaf, depa bila bagi makan tu, depa akan bagi air, bagi roti, bagi air, bagi roti. Tapi bila mai dekat zaman Hashim, tok nek Nabi SAW, dia telah melakukan satu bid'ah, iaitu dia menghancurkan roti ke dalam air. Dia kata nak bagi air, bagi roti lambat kot. Dia ambil roti, dia ramai, dia bubuh dalam air, jadilah bubur roti. Perbuatan itu adalah perbuatan yang terkenal sebab daripada perbuatan itulah mendekat dan melekat nama Hashim. Perbuatan menghancurkan roti itu adalah satu benda yang disebutkan Hashamath Tharid. Hashamath Tharid. Jadi orang yang buat benda tu dia kena guna kasrah sebab atas wazan fa'il. Hashamath Tharid maksudnya menghancurkan roti. Tharid ni sejenis roti yang keras. Hashamath Tharid perbuatan. Orang yang buat perbuatan tu Hashim. Jadi kalau orang tanya Hashim tu apa? Hashim tu adalah satu perbuatan untuk menghancurkan itu. Maka dipanggillah Amru.
bin Qusay bin Abdul Manaf itu dengan panggilan Hashim. Lekatlah sampai ke kita ni, panggil Hashim. Hashim ni pula dia kahwin dengan orang Mekah. Dia keluar berdagang sampai ke Syam, balik singgah Madinah, balik ke Mekah, pergi ke Syam, balik singgah Madinah, sampai ke Mekah. Akhirnya dia berkahwin dengan Salma An-Najari Al-Khadrajiyah. Salma adalah satu orang perempuan Khadraj, orang Madinah. Kahwin dengan Salma tu tadi, dapatlah satu orang anak. Tapi Hashim tak sempat untuk melihat anak tersebut, sebab masa dia berkahwin dengan Salma, duduk di Madinah, kemudian bawa balik mai ke Mekah. Orang Madinah dia ada satu adat, kalau orang perempuan depa, orang perempuan depa kahwin dengan mana-mana orang, bila mengandung, perempuan tu tadi mesti balik ke Madinah untuk settle sampai salin. Jadi bila dah mengandung, maka Salma dihantar balik untuk duduk di Madinah, dan Hashim macam biasa teruskan perjalanan untuk berdagang macam biasa, sampai satu ketika Hashim meninggal dunia. Bila Hashim meninggal dunia, keluarga di Mekah ni tak tahu, kata Hashim ni berkahwin dengan satu perempuan di Madinah, tak tahu. Iaitulah ada dekat situ Al-Muttalib, ada dekat situ Harith, anak-anak kepada Hashim ni. Dan bila mana mereka tak tahu, macam biasa, bila mana dah meninggal dunia Hashim dan sebagainya, akhirnya satu ketika ada satu kabilah daripada Mekah yang singgah di Madinah. Bila singgah di Madinah, mereka duduk-duduk santai di kawasan pinggir kota Madinah, di kawasan kota Madinah. Tiba-tiba mereka terpaling mendengar satu orang budak usia dalam 5 tahun 6 tahun. Dia bila bermain dengan kawan-kawannya, dia akan sebut dengan kalimah, aku adalah anak kepada Hashim, keturunan Abdul Manaf yang terkenal di Mekah. Bila dia main dengan kawan-kawannya tu, nanti dia akan bangkit, dia akan kata, aku adalah keturunan Hashim bin Abdul Manaf. Jadi orang Mekah yang pergi sana, dia terkejut dengar pasal Hashim bin Abdul Manaf memang well known. Bukan kata followers dia sampai 40k dah, cuma nak abang kata memang dia punya keturunan tu memang orang kenal. Maka kabilah daripada Mekah ni tanya budak tu, betul ke hang ni anak Hashim? Dia kata betul, aku adalah anak Hashim bin Abdul Manaf. Budak kan. Maka dia kata, siapa mak hang? Dia pun beritahu mak dia duduk di rumah dan sebagainya, boleh nak jumpa? Dia kata boleh. Pilah jumpa dengan Salma An-Najari Al-Khadrajiyah. Bila jumpa dengan Salma, tanya dekat Salma, betul kan budak ni abang kata dia keturunan Hashim bin Abdul Manaf? Dia kata, ha betul. Hashim kan dah meninggal? Ya, Hashim dah meninggal. Memang kami tahu. Habis tu hang tahu tak kata dia punya harta dan semua ada di Mekah? Dia kata memang dia tahu asal daripada Mekah, dan dia tak pernah pun keluar daripada Madinah untuk pergi ke Mekah tu. Maka dia kata, apa bukti kamu ni adalah isteri kepada Hashim? Maka dia tunjukkanlah bukti barang-barang peninggalan Hashim bin Abdul Manaf, dan benda tu membuatkan kabilah pada Mekah ni terkejut, sebab betul itu adalah barang-barang milik Hashim bin Abdul Manaf. Maka mereka pun selesai daripada peristiwa tu, mereka balik mai ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, orang yang pertama mereka cari adalah Al-Muttalib. Jumpa dengan Al-Muttalib, anak kepada Hashim. Bila tanya dekat Al-Muttalib, beritahu kat Al-Muttalib, Muttalib, hampa ada adik satu orang duduk dekat Madinah. Budak tu nama Syaibah. Budak tu nama Syaibah. Pasal apa Syaibah? Sebab masa lahir dah dekat kepala dia tu, rambut kepala dia tu dah ada uban. Kan budak-budak dia lahir tu dah ada uban dah. Jalaluddin Hasan dah tengok, kat belakang kepala dia tu macam ada satu tumpuk uban dulu lah. Lah kalau tengok semua beruban kan. Dia dulu masa muda dia ada satu tumpuk uban dekat belakang. Itu tanda tu adalah tanda lahir. Syaibah ni dia ada tanda juga, cuma tak tahu di bahagian mana. Dan disebabkan ada tanda rambut yang ada uban itulah, maka dia dipanggil dengan panggilan Syaibah. Maka bila mana dah Al-Muttalib tahu berkenaan dengan berita ni, Al-Muttalib kata Al-Haris, kalau betul hang kata benda ni adik aku ada dekat sana betul, maka hang bagi unta hang kat aku. Satu cagaran lah, satu garanti. Hang bagi unta kat aku, nanti aku pergi ambil adik aku. Maka dia tahu tak apa, ambil lah unta kami. Maka digunakanlah unta Al-Haris ini untuk pergi dapatkan, pergi tengok Syaibah. Sampai di sana jumpa betul, memang budak ni adalah adik tiri dia, anak kepada Salma An-Najari. Maka Salma pun izinkan untuk bawa balik
Sebab memang tugas untuk menjaga anak-anak apa semua ni jatuh kepada adik-beradik lelaki yang lain ataupun keluarga di sebelah lelaki. Maka diberikanlah Syaibah ni tadi kepada Al-Muttalib untuk bawa balik ke Mekah. Sampai di Mekah, maka netizen pun pakat duk tengok. Dia kata bawa balik siapalah apalah. Lain kali dia panggil sebab budak tu duduk di depan Al-Muttalib dan mereka duk fikir kata budak tu adalah hamba kepada Al-Muttalib, maka lekatlah nama Abdul Muttalib. Itu nama mai daripada nama Tok Wan Nabi tu. Tapi kalau kata tanya nama betul, dia nama adalah Syaibah. Disebabkan itulah, maka bila Nabi SAW balik ke Madinah, saya guna perkataan balik kerana apa? Kerana memang keturunan Nabi ada dekat sana. Dia jadi satu kepulangan yang dinanti. Sebab tu tak jadi isu bila mana Nabi SAW balik mai ke Madinah. Nabi disambut dengan sambutan yang hebat. Sebab Nabi adalah keturunan Khazraj. Nabi adalah keturunan daripada Bani Khazraj. Sebab tu kita juga memberikan satu indikator, penanda aras. Hijrah Nabi bukanlah pelarian. It's not refugees. Kalau ada orang sampai ke hari ni dah masuk tahun 1445, dalam kepala otak dia masih lagi duk kata Nabi melarikan diri, maka dia adalah orang yang telah didoktrinisasi oleh kelompok orientalis yang jahat kepada Islam. Yang tu je. Sebab memang balik ke kampung halaman. Cuba tuan-tuan duduk di rumah, cucu balik. Sampai-sampai di rumah kita, cucu sampai di rumah tetap main lah jiran. Oi, pelarian dah balik lah. Ni siapa dah ni? Cucu hang. Oh, pelarian. Pernah orang kata aku tahu. Tuan-tuan duduk di, contohlah duduk di Bagan Datuk, contohlah kan. Duduk di sana. Lepas tu baliklah pergi ke sana. Bawa anak-anak ni balik ke sana. Jumpa mak dengan ayah kita. Sampai-sampai di sana tuan-tuan dia pelarian main lah. Bukan pelarian, Tok Wan aku duduk sana kot. Han nak kena starlight kat dia. Sebab tu bila sebut ada orang Islam yang kata ini adalah pelarian, ini adalah satu pemahaman yang jelek dan juga tersasar daripada jalan utama. Lebih menyayat hati. Hijrah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan kata benda-benda yang kita sebutkan sebagai satu sekadar susun strategi dalam pelebaran dakwah. Tidak. Ia adalah termasuk dalam strategi perancangan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pre-plankan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut berkenaan hijrah, antara kupasan dasar yang boleh kita kutip hikmah, tuan-tuan mungkin dah dengar banyak dah. Kalau kata hijrah ke Taif, Nabi menempuh jalan kaki dengan Zaid bin Harithah 60 batu, 96.5604 km, dekat 100 km jalan kaki bang, bukan naik unta. Nabi ada unta nama Khaswa, dan Nabi tak naik unta tu pun. Nabi jalan kaki dengan Sayyidina Zaid bin Harithah 60 batu, jalan kaki pi, jalan kaki balik. Pi balik dah dekat 200 km. Dan kemudian bila sebut kata hijrah ke Madinah, ya, Nabi menggunakan binatang tunggang. Nabi juga bergerak bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga beberapa lagi orang penunjuk jalan. Ada yang dekat Nabi, anak pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abdullah, ada dekat situ Asma. Dan Nabi menempuh perjalanan 500 km dengan menggunakan satu kaedah yang out of expectation, jauh daripada jangkaan manusia Quraisy, iaitu Nabi melakukan perjalanan ke selatan dahulu, kemudian baru pergi ke Mekah, ke Madinah. Nabi ambil jalan ke belakang ke Gua Thur, kurang lebih dalam 8 km, 5 km lebih untuk bergerak ke sana, untuk gerak ke Gua Thur. Dan bila mana Nabi SAW sebut kat Sayyidina Ali, selepas 3 hari aku meninggalkan Mekah, engkau pulangkan balik harta-harta yang diberikan oleh kafir Quraisy untuk aku simpan. Tuan-tuan cuba bayang, Nabi daripada muda sampai Nabi nak hijrah, barang-barang orang kafir Quraisy yang kuat menentang Nabi, mereka bagi kat Nabi pegang. Mereka duk hantam Nabi, mereka duk tibai Nabi, mereka duk provoke Nabi, mereka duk keji Nabi, mereka pukul Nabi. Tapi bila main dalam bab suruh jaga barang, mereka suruh Nabi jaga. Punya jemuan bawa ni. Kalau tanya kat mereka, awak tak bagi kat Abu Jahal, dia kata hanya penyamun kena penyamun lah, kan, bahasa kita. Takkan aku nak bagi barang berharga suruh Abu Jahal pegang, memang pakai ruyuk lah.
Memang dia jaga betul ya. Sebab tu Nabi SAW kata dekat Sayyidina Ali, lepas 3 hari hang bagi barang yang aku simpan untuk depa ni, yang depa minta aku simpan ni dekat depa. Dan kemudian Nabi SAW melalui satu perjalanan yang begitu menakjubkan, dan adalah orang lu tanya pasal apa tak hantar buruk lah apa semua. Ini adalah apa yang disebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menetapkan dan menetapkan. Bukan kata tak boleh. Kalau tanya bab boleh tak boleh, of course Allah boleh. Tapi kenapa? Sebab nak ajak kita satu kekuatan dalam nilai hijrah. Sebab semua Nabi hijrah. Nabi Ibrahim AS hijrah daripada satu tempat ke satu tempat, daripada Mesirnya, daripada Palestinnya pergi ke Mekahnya. Begitu juga dengan Nabi Nuh AS juga ada elemen-elemen hijrah. Begitu juga lah dengan Nabi SAW berada dalam kedudukan hijrah. Dan hijrah ni macam saya sebut tadi, bukan melarikan diri. Walaupun ada lah rentetan daripada peristiwa-peristiwa tertentu, intimidasi yang dikenalkan kepada Nabi SAW terlalu berat, sebab tu Nabi keluar dari Mekah. Tetapi asas yang paling utama, Allah yang perintah Nabi untuk meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Kerana Nabi juga ketika malam tersebut, malam 27 bulan Safar, pagi 26 Safar, orang kafir Quraisy dalam parlimen Quraisy telah memutuskan untuk bunuh Nabi. Pagi tu, pagi Khamis. Malam Khamis, malam Jumaat, Nabi keluar daripada rumah. Adalah dalil riwayat menyebutkan Nabi baca surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian sebelah orang kafir Quraisy yang duk skodeng, yang duk mengintai Nabi daripada luar rumah, tak sedap kata Nabi keluar. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi melemparkan tanah di atas kepala-kepala mereka. Dalam satu lagi riwayat, bila ulama syarah hadis tersebut, ulama beritahu bukan kata lempak yang biasa-biasa. Memang Nabi tuang tanah atas kepala sebelah-sebelah orang tu. Beza kalau kita lempak ialah kena tak kena ataupun kena sikit banyak. Ni tak, memang Nabi letak tanah atas setiap sebelah orang tu. Dalam keadaan depa tengah duk mengintai Nabi, dan depa tak sedar kata Nabi keluar dah pi tak tanah atas kepala. Kerana dalam satu riwayat disebutkan bila mereka duk keras duk tengok lagu tu, mereka cuma sedap bila ada orang tengok mereka. Oi, hampa buat apa? Dia kata kami tengah duk tengok Muhammad SAW. Tengok Muhammad apa? Muhammad keluar. Tadi aku nampak dia letak tanah atas kepala hampa. Dan kemudian barulah mereka gabuih kepala. Bila gabuih kepala tu, nak beritahu sebelah-sebelah orang tu gabuih dan dapati ada tanah atas kepala. Maksudnya memang sama ada kita nak fikir time lapse ke apa ke, terpulang lah. Ada dekat situ wormhole, time hole tu kan, yang dia kata boleh lipat masa ke terpulang. Cuma dalam riwayat sebut memang semua yang ada dekat situ sapu kepala mereka, dan kemudian berguguranlah tanah-tanah tersebut, dan mereka menyerbu masuk dalam rumah Nabi SAW. Masuk dalam rumah Nabi, tarik selimut yang menutupi satu jasad yang ada di tempat tidur Nabi, dapati orang tu adalah Sayyidina Ali. Dan itu bukan kali pertama Sayyidina Ali tidur dekat tempat tidur Nabi. Yang ni kena faham, pada tahun ke-6 kenabian, di waktu kemuncak pemboikotan umum dilakukan ke atas Nabi dan juga para sahabat yang lain, 3 tahun pemboikotan itu berlaku, keadaan security, keselamatan Nabi menjadi satu perkara yang amat dititik beratkan oleh Abu Talib. Sampai Abu Talib sendiri pun pernah tidur dekat tempat tidur Nabi demi untuk menjaga keselamatan Nabi. Dan Abu Talib juga pernah mengisyaratkan dan memberikan arahan kepada setiap anak ada yang ada untuk ganti tempat tidur Nabi SAW. Ini berlaku setiap malam. Sampailah pada waktu hijrah, Nabi SAW memberikan isyarat kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempat Nabi SAW. Maksudnya benda tu memang bukanlah berlaku malam tu saja, tapi dah lama dah terbiasa. Dan bila mana orang Quraisy tarik saja selimut tersebut, mereka tengok muka Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka mereka pun tak jadi nak bunuh. Daripada sebelah orang tu, mereka tak jadi nak bunuh sebab malu Allah hanya dengan Abu Talib, dan tak malunya dengan Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib ni satu figure yang dikenal dan dihormati oleh penduduk kafir Quraisy kerana menyelamatkan orang Quraisy daripada berada dalam keadaan kebuluran. Antaranya adalah menemui telaga Zamzam yang telah ratus tahun yang tidak dijumpai oleh orang-orang Mekah. Sampailah zaman Abdul Muttalib baru jumpa balik.
Tu Telaga Zamzam yang kita duk guna sampai lah tu, jumpa balik bila? Zaman Abdul Muttalib. Bila mula hilang? Ketika mana Puak Jurhum diganggu dan dihalau keluar daripada Mekah. Ketika Bani Bakar dan juga Bani Sa'ad masuk dan mengambil alih pemerintahan pentadbiran Mekah beratus tahun, sampailah di zaman Abdul Muttalib baru jumpa dia. Dan kemudian hijrah ni yang pagi ni kita nak kongsikan dengan tuan-tuan. Ada satu ketika Nabi SAW ketika mana berada di dalam gua Thur. Gua ni tidaklah besar mana, dan kalau berdiri pun dia cukup badan saja, dan dia punya mulut gua tu agak tinggi parai pinggang. Maksudnya kalau ada orang lalu lalang, orang tengok, orang boleh nampak siapa yang ada dalam tu. Tapi dengan izin Allah, gua tersebut yang dimasuki oleh Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar, Allah Ta'ala lindung Nabi SAW. Dan muncul dalam satu ayat daripada surah Taubah yang kita ingat dan kita hafal ayat tersebut, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama dengan kita. Ulama mencerakinkan berkenaan ayat ini, ulama mufassirin dan juga ulama syarah. Kenapa disebutkan oleh baginda Nabi SAW pada kalimah firman Allah Subhanahu Wa Taala, la tahzan innallaha ma'ana, dalam proses hijrah. Yang pertama kata ulama, selama mana kamu berhijrah, meninggalkan keburukan, mencari jalan kebaikan, jangan pernah takut dan jangan pernah sedih, kerana Allah pasti bersama dengan kamu. Nak memberikan natijah kepada kita, bila kita dah mula hijrah, jangan pernah rasa risau dengan segala perkara yang bakal berlaku untuk kita dan atas kita, consequences, kebarangkalian yang boleh berlaku. Kita nak hijrah jadi baik, of course lah, hijrah mesti baik. Kalau takat hijrah tak mau baik, itu bukan hijrah. Kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi dalam kitab qamusnya Al-Misbahul Munif fis Sabir, hijrah tu ada 4 benda. Yang pertama at-tarku, iaitu meninggalkan. Segala benda yang kita sebut tentang meninggalkan ini, satu, kalau dalam bab proses hijrah, Nabi meninggalkan Mekah yang penuh dengan kefasadan, penuh dengan kejahilian yang melampau, penentangan terhadap dakwah. Maka sebab itulah antara sebab hijrah tu berlaku dan Nabi meninggalkan Mekah. Sebab Nabi juga sebut ketika malam 27 Safar di utara Mekah, Nabi sampai di satu tempat nama Juhfah. Nabi kata, wahai Mekah, kalaulah bukan kerana orang Mekah, kalau bukanlah kerana orang-orang engkau menghalau aku keluar daripada Mekah, nescaya aku tidak akan meninggalkan kau wahai Mekah. Nabi suka untuk duduk di Mekah, tapi disebabkan tentangan yang berlaku itu, Allah Ta'ala makbulkan permohonan dan juga permintaan Nabi, maka diperintahkan Nabi untuk hijrah. Sebab itu yang pertama kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi, hijrah itu mesti at-tarku, meninggalkan segala benda kenikmatan, kemaksiatan perlu ditinggalkan untuk berusaha menjadi orang yang baik. Yang keduanya adalah al-i'rad. Al-i'rad maksud dia berpaling. Jangan pernah duk patah balik tengok benda-benda yang membuatkan kita berat untuk menjalankan ketaatan. Daripada sisi hidup kita, dia adalah benda-benda yang mangkak kita duk buat, dan kita nak tinggalkan benda-benda mangkak ni susah, sebab kita selalu duk tengok. Sebab tu antara benda yang disebutkan tentang dosa, mengingat dosa juga merupakan zanab, merupakan bekas-bekas dosa. Daripada kita adalah, setiap daripada kita adalah dia punya folder dosa dalam diri tu. Jangan pernah kita duk teringat-ingat tentang dosa, sebab mengingat-ingat akan dosa itu adalah satu kejelekan. Sebab kita duk terngiang dengan nilai dosa tersebut. Sebab tu kena al-i'rad, kena berpaling. Teruskan berpaling, jangan risau. Yang ketiga kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi, memang dia meninggalkan cawan tu. Syekh Ahmad Al-Fayumi dia kata yang ketiganya adalah al-man'u, kena kenal perkara apa yang menghalang kita daripada terus berhijrah. Sebab hijrah ni jalan dia adalah jalan menuju kepada Allah. So dia punya ranjau dia memang tak ranjau ya. Ranjau dia memang dahsyat, dugaan, cabaran. Sebab tu bila dalam perjalanan hijrah, ulama sirah kata tak ada satu pun peristiwa besar dalam hidup Nabi yang peristiwa itu ditentang
penentangannya itu dilakukan oleh iblis melainkan hijrah. Kalau tuan-tuan tengok dalam peristiwa hijrah ke Taif, hijrah ke Taif tak ada libat urus iblis, tak ada. Tuan-tuan tengok berkenaan dengan isu perjanjian Aqabah, adalah libatan dekat situ syaitan. Ketika mana bai'ah Aqabah kedua, ada satu suara yang Nabi sebut ini adalah syaitan yang bernama Al-Azab, yang menjerit bagi tahu dekat orang kafir Quraisy adanya perjanjian antara orang Islam dengan juga orang Madinah. Yang tu ada, tapi setan. Tapi untuk hijrah Madinah, dia tak boleh turun menteri dalam negeri, dia tak boleh turun menteri kewangan, dia tak boleh turun AJK, dia tak boleh turun jawatan kuasa kampung, tak. Dia turun terus kepala bapak punya setan, iblis turun. Sebab dalam riwayat disebutkan ketika di Darun Nadwah ada satu orang lelaki tua yang datang daripada Najat, dan Nabi menyatakan lelaki tua tersebut adalah iblis. Dan iblis inilah yang menyokong usul daripada Abu Jahal untuk membunuh Nabi SAW. Dan sebab itu, bila satu orang hijrah dia besar, dia nak melakukan hijrah yang besar, dia nak melakukan perubahan baik yang begitu besar, maka jangan pernah rasa selesa, sebab yang akan menjadi bala tentera, yang akan mengemudi bala tentera itu tidak lain tidak bukan, ia adalah iblis. Dan iblis ni dia memang tak suka manusia tu hijrah ke arah kebaikan. Yang tu confirm. Sebab tu bila kita mula hijrah sikit, dia main setan-setan kan. Oh, dia ni main duk pergi semayang dah. Oh, sempoi dia ni bagus lah kan. Malam pertama, malam kedua kita pergi pula, lalu depan mereka balik pada masjid, balik pada surau. Oh, ustaz balik lah, ustaz kan. Baru main kali kedua, main kali ketiga, oh mufti balik lah, mufti. Pergi kali keempat, dia kata aku tak pergi kot malam ni awak. Kalau malam pertama aku pergi, dia panggil aku ustaz. Malam kedua aku pergi, dia panggil aku mufti. Malam ketiga aku pergi, dia panggil aku nabi pula. Lah ni tak payah pergi terus. This is mangkak, tuan-tuan. Ini mangkak. Ini adalah satu benda yang kita nak kena lawan. Sebab ruang yang kita berhadapan itu adalah segala tipu daya iblis semata-mata. Sebab tu jangan pernah takut. Kita jangan takut buat salah. Yang tu satu benda lah. Bila kita dah mula hijrah, kita dah kenal apa benda yang menghalang kita daripada terus berhijrah, maka benda tu dia akan membuatkan kita sepatutnya jadi orang yang lebih kental, lebih tough untuk terus hijrah. Kalau tuan-tuan dah duk main ke masjid surau, teruskan main. Jangan pernah duk dengar komplimen ataupun komplain orang. Tapi kalau kita buat kerana makhluk, ya memang kita akan cari dua benda tu, dan kita akan jaga dua benda tu. Kalau kita buat satu perubahan dalam diri kita untuk buat baik kerana orang, maka kita akan terikat dengan dua benda ni. Satu, kita nak komplimen. Yang kedua, kita tak mau komplain. Kita suka pada puji, kita benci pada keji. Tapi kalau kita buat kerana Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Buat kerana Allah, tak akan pernah singgah lelah. Buat kerana Allah, kita akan nampak perjalanan hidup kita lebih indah. Kemudian yang keempat, kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi, hijrah itu bermaksud al-mufaraqah, kena berpisah dengan benda-benda yang tak baik ni. Janganlah kita duk buat rasa macam sayang lah nak tinggal, tak ya. Dan kita dah mula untuk hijrah, memang kena hijrah all out. Tak boleh kita duk tahan-tahan, kita duk pedor-pedor, kita duk koho-koho, tak ya. Bila kita confirm dah memang kena tinggalkan, memang kena tinggalkan. Dan sebab itu hijrah ni memberikan jaminan kepada kita, siapa hijrah betul-betul kerana Allah dan ada Allah dalam perjalanan hijrah dia, nombor satu, rezekinya dijamin. Rezekinya dijamin. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran berkenaan dengan perkataan fahajiru, kalimah hijrah dalam Quran, dia memberikan dua maksud. Yang pertama, hijrah daripada keburukan jadi cari kebaikan. Yang keduanya, hijrah untuk mendapatkan rezeki yang lebih luas. Orang yang hijrah ni, dia pun punya dapatan yang lebih besar. Di Pulau Pinang sendiri, kalau kita tengok, yang paling kaya di Pulau Pinang pun bukan orang Pulau Pinang, bukan IC07 pun, bukan kata IC07, cakap Melayu pun tak arti cakap Melayu, tapi jadi orang paling kaya Pulau Pinang. Kalau kata kita tengok di Malaysia pula, 14 nama pertama bukannya orang asal sini, orang yang kita sebut kata hijrah. Mereka tinggalkan tempat mereka, mereka main, dan Allah Ta'ala jamin. Sebab saya pun memang diberikan jaminan. Bukan dekat jamin dalam keadaan manusia semata-mata, menatang pun Allah Ta'ala jamin. Pada tengok burung hijrah,
Burung hijrah sini berlembak. Setiap dulu boleh dah nampak setahun, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali lah dah. Tiap tahun dah. Lepas pun jenis sebab macam pelancong kak, masuk tak mau keluar. Mangkak betul burung hijrah ni pun. Dah lah nak tangkap tak boleh pasal depa tagging. Kalau dah tagging tu kita pergi tangkap, kita pula kena tangkap. Burung hijrah ni mai daripada Siberia, mai daripada Rusia, mai daripada China, menempuh perjalanan puluh ribu kilometer. Bila sampai dekat Malaysia, seawal dilangkaui di Geokilim tu. Sampai dekat sana, Jabatan Penglihatan Mergas Tua dah siapkan tempat untuk mereka turun makan. Dapat makan cemeh. Bukan kena isi borang minta cok pengusir Korea pun. Bukan kena ada sokongan daripada MPKK, MPPK, MPKK pun. Tapi dia mai di Malaysia, di Langkawi tu dah dapat dah makan. Siap mereka tahu bulan berapa mereka ni nanti mai. Habis daripada di Langkawi, dia akan turun mai sampai ke Pulau Pinang. Pulau Pinang adalah beberapa hotspot tempat dia akan turun, dan di situ memang mereka akan bagi makan. Kita puas nak pejabat turun minta cok ambil gambar ukuran pasport, foto state sampai tak ada gambar muka kita lah. Nak minta bantuan RM50. Burung hijrah haram apa tak kena isi borang, mai dapat makan. Habis di Pulau Pinang dia akan turun mai di Kuala Sepetang. Di Kuala Sepetang pun berdapat makan cemeh lagi. Habis Kuala Sepetang dia akan turun lagi ke selatan sebab dia akan ikut waktu perjalanan tu sampai di wetland Sepang. Sampai di Sepang pun ada tempat makan kak. Bukan kata Pak Tam sedap habak Pak Tam, sedap habak kawan, tak sedap habak Pak Tam, nak. Lu makan dekat wetland tu, Sepang. Habis di Sepang dia akan turun di titik terhujung kawasan Johor, ada yang disebutkan di Tanjung Piai. Sampai di sana depa dah tahu dah dia akan meneruskan perjalanan yang mencecah ribuan kilometer. Direct pun ada yang transit. Kalau kata flight direct, depa akan turun pergi ke Australia. 4,700 km kurang lebih. Dan bila sampai kat sana, dia akan bermukim pula kat sana. Nanti beberapa bulan dia akan patah balik mai pula. Dan dijamin rezeki dia. Tapi janganlah duk gagah piaragas nak terbang pula. Aku nak jadi burung hijrah. Tak payah. Nak abang kata apa? Burung macam tu pun kita panggil hijrah, tapi kita gamak panggil Nabi pelarian. Wala'iyazbillah. Punya mangkak ubi lah. Kalau orang yang kata tu tak apa, tapi orang yang percaya dengan apa yang dikata itu lebih rebuh tak empuk lah. Itu tak boleh nak kata apa. Bukan takat buta apa semua buta. Semua buta. Summun umyun bukmun. Mereka duduk dalam keadaan ditutup mata, ditutup telinga, ditutup mata hati dia. Sebab itu burung Allah Ta'ala jamin. Kemudian bila disebutkan tentang hijrah yang kedua, bukan takat rezeki, keperluan kita untuk melakukan ataupun berubah daripada tidak baik menjadi baik, Allah akan accommodate kita dengan segala keperluan yang membantu kita berubah. Boleh faham tak? Allah akan sediakan setiap infrastruktur untuk kita jadi orang yang lebih baik. Bila tuan-tuan dah mula berubah, ketahuilah wahai saudaraku, akan ada saja orang-orang yang akan mai dalam secercah sinar untuk bantu kita keluar daripada kepompong kemaksiatan. Kita dah mula nak berubah ni, mesti akan ada seorang atau dua. Dia akan memang kata, baguilah nak berubah, jom kita pergi masjid, jom kita pergi surau, jom kita baca Quran. Dia mesti ada orang macam ni yang akan mai. Kita pun tak tahu, out from nowhere, mai kok mana pun kita tak tahu. Tapi dia akan ada benda ni. Bila kita betul-betul nak hijrah kerana Allah SWT, yakinlah. Dan itu nak memberikan khabar kepada kita, jangan pernah risau dengan apa yang bakal berlaku, tetapi istiqamah. Kita kena duduk dalam keadaan yakin benar, aku lakukan penghijrahan ini kerana Allah, dan pastinya seluruh perjalanan itu akan ditata selia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah risau. Ada binatang yang dikaji, burung, nama dia burung Arctic tern. Besar dia 30 cm. Dia boleh menempuh perjalanan 25,000 km. Dia punya kelajuan cuma 40 mile per hour. Dan orang nak fikir macam mana burung ni boleh laju sangat, sebab dia boleh pi 25,000 km tu dalam masa 40 hari. 40 hari 25,000 mile, bukan 25,000 km, 25,000 batu. Jadi dengan kapasiti badan dia 30 cm, berapa banyak makanan dia boleh bawa, berapa banyak makanan dia boleh telan untuk dia teruskan perjalanan. Kalau dia makan banyak pun takkan dia boleh terbang deras. Jadi bila buat kajian, akhirnya mereka bersetuju, berkemungkinan burung Arctic tern ni dia
mengambil satu jalan yang menyebabkan dia termasuk dalam subtropical jet stream ataupun polar jet stream, satu laluan highway di udara yang Allah Ta'ala sedia untuk ada kelajuan tertentu. Maksudnya burung ni dia terbang macam biasa 40 batu sejam, 40 mile per hour tu kan, 40 batu sejam. Tapi bila mana dia masuk dalam highway tu, dia tak perlu terbang, dia cuma kepakkan sayap, nanti angin tu akan bawa dia 180 mile per hour, 225 km sejam. Burung tu nanti dia akan surf lagu tu, dia akan sliding masuk dalam tu je, dan dia tak perlu untuk guna tenaga banyak. Dan bila dibuat kajian, berkemungkinan mereka kata dia termasuk dalam jet stream tersebut. Sebab tu dia boleh capai sampai 25,000 mile dalam keadaan dia hanya berkelajuan 40 mile per hour tersebut. Dan benda tu nak bagi tahu dekat kita, bila kita ni buat benda yang Allah Ta'ala sudah pun fitrah kan, sunnatullah kan, maka jangan pernah risau, Allah akan persiapkan dunia untuk kamu. Cuma kena yakin lah. Begitu juga dengan ada penyu. Penyu dia punya kelajuan 35 km sejam, tapi dia boleh bergerak daripada Australia sejauh 4,734 km daripada laut, jalan laut. Dia cuma ambil masa kurang daripada 25 hari untuk sampai di perairan Malaysia daripada Australia. Maka bila cek balik, di Australia ada East Australian Current dan dia ada di bawah South Equatorial Current, satu highway dalam laut, yang mana kalau binatang masuk dalam tu pun sama juga, dia tak payah nak duk tekan minyak, dia nanti bawa tu. Kalau tuan-tuan bisa tengok gambar Finding Nemo, pernah tengok kartun Finding Nemo, ada penyu duduk menyandar, dia duduk dalam satu arus yang diwujudkan dalam air laut. Cari EAC, East Australian Current, dan bila dia duduk dalam tu, highway tu nanti bawa. Nak abang kata dunia ni dah dipersiapkan untuk segala makhluk hijrah, termasuklah kita. Tapi kalau kata dah penyu pun boleh hijrah, burung Arctic tern tu boleh hijrah, tambah kita adalah makhluk yang laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Lagilah Allah Ta'ala persembahkan dunia ni untuk bantu kita jadi orang yang lebih baik. Tapi tinggal lagi apa? Tinggal lagi kita sama ada nak yakin hijrah ataupun tidak. Yang ketiga, bila satu-satu orang hijrah, nilai diri dia akan meningkat, nilai diri dia akan bertambah. Kenapa? Bila satu orang hijrah daripada satu tempat ke satu tempat, jauh lah kalau kata mungkin. Kalau takat, bukan takat lah, hijrah lah juga. Kita duduk di sini, hijrah pergi Pala Batas, okey lah, hijrah lah juga. Jangan kata tu tak hijrah, yang tu pun hijrah juga. Cuma nak abang, kalau lah dia tu hijrah pergi ke tempat yang lebih jauh, maka survival, dia punya survival mode dia tu tinggi. Sebab kita duduk tempat baru, tuan-tuan duduk sini, duduk kena nasi kandang, tuan-tuan lepas pituk Gua Musang kan, kampung renok baru, duduk dalam tu. Tambah pula tempat kerja kena masuk Felda Ciku 3. Mampu aku dah lah jenis tak makan mana-mana. Pagi-pagi tahu menyorok makan apa? Pagi-pagi menyorok makan sate. Kita melilau, apa bau sate tengah hutan ni? Bawa-bawa motor tengok, apa bau sate ni? Kata pidah aku dah masuk paranormal lah, solo ambush aku pagi ni kan. Rupa-rupanya tak, lepas duduk meniaga sate tepi jalan dengan nasi impit, kuah kacang semua dengan sate. No, pukul 7.30 pagi. Kita kata, ish, nak brain tak brain? Brain tak brain, makan. Kena makan lu. Lepas tu nak kena makan nasi rabu dan sebagainya. Mula-mula sedih dia jadi homesick kan. Satu ketika Aisyah radhiyallahu an, dia jumpa dengan Nabi ni lepas hijrah. Semua dah sampai dah settle, dah duduk di Madinah Aisyah mai beritahu kat Nabi, ya Rasul SAW, ramai di kalangan para sahabat demam. Nabi pun pergi ziarah seorang-seorang. Sayyidina Bilal, Nabi ziarah Sayyidina Abu Bakar, Nabi ziarah Sayyidina Umar. Nabi pun bila ziarah, Nabi bacakan doa, Allahumma rabban nas isibil bas ishfi anta syafila shifa'ila shifa'uka shifa' la yughadiru saqama. Dan apa Nabi kata? Aisyah radhiyallahu an beritahu, Nabi kata demam tu ada, tapi yang banyak tu homesick. Demam tu sikit je, tapi homesick. Homesick bukan homesick memain tuan-tuan. Abdurrahman bin Auf, dia kena tinggal harta dah di Mekah. Boleh hampir Madinah, tapi harta semua kena tinggal. Abdurrahman bin Auf kata tak apa, janji aku dapat Nabi. Okey?
barang semua tinggal, bini semua tinggal, okey, tinggal. Kita boleh expander baru bayar 6 bulan kan, wai suku baru hantar dyno ni ada kat rumah dengan rumah kita double story semi D corner lot, tak tahu elok nak gelak orang main tahan, orang taman kita main tahan, nak pindah mana Bala Batai, okey pindah boleh, tapi barang-barang ni semua jangan bawa, boleh bawa tu asal macam mana. Pi ke Madinah dalam keadaan dah lah meninggalkan semua, lepas tu dah duduk di sana merasakan diri tak ada apa, dan mailah yang kata dunia tu, dia mailah juga, dia kata dia barang hang dah sana. Sebab tu jadi Badar, bila main perang Badar tu bukan perang pun. Sebagian ulama sirah kata asal Badar bukan perang, sebab memang Badar tu berlaku sebab nak ambil balik harta yang dibawa oleh Abu Sufyan untuk dijual. Dah lah barang kita, tak tahu tengok duduk dalam towing, dia bawa wai suku kita lalu depan kita, tunggu bapak lagi tak tahan. Boleh faham tak? Dia duduk di Pulau Batas, tinggalkan Pulau Batas, orang Pulau Batas tak pergi bawa barang, dia main duduk sini, dia pun nak pergi jual barang-barang kita dekat Johor, lalu depan rumah kita. Kita pun nampak tu duduk main tu, lepas abang kata barang-barang kita semua dia bawa, habis tu tak turun lagi. Sebab tu 313 yang diseru pada waktu itu orang Madinah tak ramai, maka turunlah pi untuk dapatkan balik. Rupa-rupanya Nabi SAW berhadapan dengan 1000 bala tentera yang disusun atur oleh Abu Jahal. Dalam waktu yang sama Abu Sufyan telah pun memalingkan aliran trafik perjalanan dia menuju ke jalan yang jauh daripada rut asal, dan sebab itulah bertembung 313 dengan 1000 orang bala tentera Quraisy. Asal dia apa dia? Tu sebab Badar adalah perang pertama yang wujud selepas pada hijrah. Tuan-tuan bayang Nabi kata apa? Nabi kata mereka ni bukannya demam sangat pun, tapi homesick, teringat dekat rumah. Memang teringat bang. Pokok sinai baru beli dia kata, duduk dalam sepasu kat rumah, tak tahu dia tak bagi bawa, dia jadi lain. Ada kucing munchkin 2 ekor, kita nak bawa tak boleh. So benda tu sampai Nabi kata, ya Allah, jadikanlah kami orang yang mencintai Madinah kahubbal Makkah, seperti mana kami cinta pada Mekah, atau asyaddu hubban, ataupun jadikan kami lebih cinta Mekah Madinah ini daripada Mekah. Sampai Nabi baca doa tu untuk sahabat-sahabat supaya jadikan hati ni jadi orang yang cinta kepada watan, cinta kepada watan, cinta kepada negeri negara yang kita masuk, yang kita duduk. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan nilai hidup orang hijrah, dia punya survival mode dia dah mula, dia akan mula alert, dia akan jadi kuat. Kita nak kena survive, kita nak kena pedur cakap 2-3 perkataan orang gelak kan. Apa anak ayang, oh kita dengar menyirap kan, bukan menyirap mengayak merah kan. Memang rasa tension gila. Hang kata apa tadi? Low dia duduk acan kita. Normal lah. Tapi survival kita bila duduk di tempat yang kita hijrah ni, ya. Kalau kata kita orang Kelantan duduk sini, nak cakap tu pun, oh saya duduk di Bayak Lepang. Oh kata pi dah. Punya nak mempinengkan diri dah sampai jadi lagu tu. Tapi tak usah lah kita take the process. Kita faham situasi tu. Sebab tu survival mode kita untuk hijrah ni dia akan lebih tinggi. Sebab tu kita beritahu nilai kita akan naik. Ada satu seekor ikan. Dia ni ikan trout. Tuan-tuan pernah dengar ikan trout? Dia macam geng ikan Scott emulsion tu lah. Kalau nak tahu contoh, pergi tengok botol kat rumah Scott emulsion, ayam Pak Long tu duduk tanggung. Belah kita mungkin dia lebih kurang macam ikan tapah kot. Sebab ekor dia nak lebih kurang, dan dia adalah seekor ikan yang keliru identiti. Sebab dia hidup membesar di laut, tetapi bila dia nak bertelur, dia kena naik ke ayak tawak. Berapa jauh dia nak kena langkau? Dia nak kena pi kurang lebih dalam 100 km ke 300 km. So, dia punya nak pi sampai ke hulu sungai. Dan dia kena canggah, tahu canggah? Dia kena lawan arus. Sebab sungai tu bukan sungai macam kita, sungai mudah. Tak, dia sungai yang bertingkat. Tinggi sungai tu daripada muara sampai ke hulu 40 kaki tinggi dia. Dan ikan ini dia perlu untuk survive, dia kena lompat untuk sampai ke hulu sungai, dan di sana dia akan bertelur. Dan bila dia nak naik tu, bukan naik biasa-biasa, dia nak kena lompat, dia nak kena ragas batu-batu dan sebagainya. Dan dia tukar mood daripada ayak laut pergi kepada ayak tawak. Dan satu benda yang kita pun kena pening juga, kalau ayak laut ke ayak tawak is okay lah. Kalau ayak tawak main ke ayak laut, dia agak sedikit ada kesan. Kalau kata udang galah terlepas pergi ke muara laut,
dia nanti mata dia jadi putih. Dia pasal kena air garam, mata dia nanti macam ada selaput. So udang masa tu syok kalau kata dapat banyak. Kalau kata udang banyak masuk memang mudah dapat, sebab dia nanti tak nampak, kita boleh kutip. Tapi yang ni, ikan ni daripada laut dia naik ke air tawar. Dan dah naik itu pula, bukan takat dia sendiri kena kuat untuk langkah lompat. Dekat atas tu dah ada orang mangkuk ayun sekok grizzly bear. Tu grizzly bear. Saya pun miantam lah. Beruang. Burung pula, beruang. Beruang yang duk makan ikan tu. Kan duk tengok beruang tu duk tangkap ikan. Kita duk sebelah pun tengok, wih dahsyat beruang ni, boleh gagau lagu tu kan. Dan dia kena berhadapan dengan grizzly bear. Habis grizzly bear dia kena naik lagi, jumpa pula dengan satu lagi geng. Geng-geng Daiwa, geng-geng Shimano, geng-geng hak duk mengai. Kan? Pok-pok ni pula kalau kita mengai ikan-ikan tu cukup mau lah. Sebab apa benda tu jadi kegilaan? Sebab harga ikan tu mahal. Beza dengan ikan trout yang dibelah dalam sangkar. Dia boleh mencecah 18 ke 20 dolar. 18 ke 20 dolar untuk sekilo. Tapi kalau yang hak liak tu, yang wild punya trout ni, wild punya ikan yang liak ni, dia boleh pi sampai 100 lebih sekilo. Sebab tu dia jadi buruan. Dan dia punya cara untuk menyinambungkan keberlangsungan hidup dia memang kena buat lagu tu setiap tahun. Dia ni kalau kata tengok balik, dia macam ikan salmon jugalah. Antara benda kelebihan ikan ni, dia punya omega 3 dah lah. Omega 3 dia tinggi kan. Dia ada omega 3 yang banyak. Di Malaysia pun ada ikan yang lagi banyak omega 3 pada ada. Ikan terbuk ada 20 kali ganda lebih banyak daripada ikan salmon. Dia punya apa yang disebutkan sebagai omega 3. Ikan di Malaysia kalau ikut ikan hijrah, ikan apa yang di Greek tu, ikan luma, dia setiap tahun ada. Tuan-tuan daripada sini pergi sana bawa penjuk lah. Dan nanti dia akan naik banyak, dia naik ramai-ramai dekat ulu sungai dekat Tasik Temenggor. Dia ada satu anak sungai keluar dari Tasik Temenggor tu. Bila mai satu bulan ni dia nak bertelur, depa akan naik masuk ke Tasik Temenggor. Jadi masa tu tuan-tuan kalau tak ada kerja apa, habis pilihan raya dah tak jadi YB apa ke, boleh pergi sok ikan tu. Sebab dia naik memang beribu. Ikan tu pun tinggi omega 3. Kita pun ikan sungai berlambak omega 3. Tapi pasal tak masuk Discovery Channel ya. Kalau masuk National Geographic mesti orang pakai cari. Tapi pasal tak masuk, yang duk cerita salmon tu lah, sampai ketua duk gigit tu, duk pi Tesco duk tunjuk-tunjuk ikan salmon, duk tengok orang nak bang atau dia makan salmon. Tak payah, hampir cari terubuk sungai tu lagi banyak dia punya omega 3. Tapi yang bukan masin lah. Kalau kata tuan-tuan ambil masin tu ke omega 3, tu oh my god 3. Nah, sebab tu bila sebut kata nilai dah berubah. Sebab kita daripada satu tempat pi satu tempat, cabaran yang kita hadap, segala jalan yang sukar kita lalui membuatkan nilai hidup kita menjadi lebih tinggi. Bahkan setiap momen yang kita lalu tu kita akan mula appreciate, kita akan hargai setiap satu. Sinilah aku mula dulu, sinilah aku mula kerja, sinilah aku mula duduk, tanilah aku dulu membina keluarga. Dan semua benda tu kita akan rasa keistimewaannya. Ketahuilah, sebab itu penting untuk kita hijrah, kerana dia mengangkat nilai kehidupan kita dan nilai diri kita sendiri. Nak abang kata kita ni adalah orang yang betul-betul berharap. Antara orang yang betul-betul bertawakal pada Allah adalah orang hijrah. Orang yang bergerak daripada mana-mana, dia main duduk buat penempatan dekat situ, dia memang tinggi tawakal daripada Allah. Adik-beradik jauh, mak bapak lagi lah, nak telefon tanya minta duit jadi malu. Malu tu lagi tebal daripada duit dia dalam poket tu. Pasal duit dalam poket memang tak nak lah. Pasal tu dia nak telefon tu dia malu. All out kerja, apa yang ada tibai lah. Sebab dia nak survive. Sebab tu bila orang tu hijrah, dia punya kemampanan diri dia tu jadi lebih tough, lebih kental. Dan dia tak jadi orang yang cepat menyerah kalah. Sebab tu penting untuk kita hijrah, nak memberikan maksud dan juga tamsilan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan untuk kita berubah menjadi baik. Tinggal lagi apa yang perlu kita buat adalah senantiasa memusatkan penghijrahan kita benar-benar kerana Allah. Maka di situlah akan datang la tahzan innallaha ma'ana. Jadi kalau kata kita dekat situ dah mula
dia jadi wang wing, dia jadi tak apa nak balance, maka dekat situlah akan berlaku kehancuran sedikit demi sedikit. Sebab tu yang terakhir dalam bab hijrah ni tuan-tuan, antara perkara yang perlu juga untuk kita berikan spotlight, untuk kita jadikan projektor dalam hidup, jangan pernah takut untuk melakukan salah. Sebab sifat merasa takut untuk melakukan satu benda, takut pada salah, sifat takut untuk takut salah itu muncul daripada nilai keiblisan. Iblis memang suka untuk kita ni jadi orang yang takut pada salah. Kerana apa? Sebab manusia itu mesti buat salah. Bila kita dah duduk dalam satu mindset, aku tak mau buat salah, maka hang bukan manusia. Habis tu siapa dia? Itu adalah sifat keiblisan. Jadi manusia ni mesti kena salah. Sebab yang tak salah cuma Nabi SAW. Adalah baru ni daripada abang kata Nabi salah tak minta maaf. Kita tanya balik, Nabi salah tak? Dia kata Nabi tak salah. Habis tu bawa minta maaf. Bawa minta maaf. Kan? Tak makan nasi. Tapi tak makan nasi dan tak pernah basuh pinggan. Memanglah dah tak makan nasi, nak basuh pinggan mengikut mana? Habis tu kalau Nabi dah memang tak salah, maksumnya Nabi, maksudnya tidak ada salah. Adanya kesalahan, adanya dosa, adanya kesalahan, Allah Ta'ala tegur, Allah Ta'ala perbetul on the spot. Jadi apa makna dekat situ untuk maaf? Dan ini berlaku disebabkan kita masih lagi belum berhijrah daripada satu penakkulan fikir, nak berusaha bersungguh-sungguh membiasakan Nabi. Maksud saya, ada orang dia berdiri pada stigma, dia kata Nabi adalah manusia biasa. Betul, memang Nabi manusia biasa, tetapi biasanya Nabi bukan macam kita punya biasa. Hak tu masalah kita. Bila kita usaha untuk membiasakan Nabi macam biasanya kita yang mangkang ubi ni, apa? Nabi punya biasa solat malam bengkak kaki. Kita punya biasa solat malam sekali rasa macam syurga. Malam tahajud malam kata ingat dekat Taman Wakaf ni aku seorang buat syurga. Pasal rumah aku seorang, lampu buka kan. Aku tengoklah tadi siapa. Itu yang kita. Nabi setiap malam bengkak kaki. Nabi bila mana Abdullah bin Mas'ud sentuh badan Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tarik balik tangan. Dan tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah pasal apa panas kan? Dan Nabi kata, para Nabi diuji oleh Allah 2 kali ganda. Sampai ulama memberikan tamsilan analogi mudah. Kalau manusia biasa, demam dia 40 darjah Celsius, tu pun dah muka biru lah, meleleh dah liok. Tengok bini pun tanya, hang siapa? Hang siapa? Tampak baru tahu. Panas terlampau, karam panas, tenggelam punca 40 darjah Celsius. Kalau Nabi 2 kali ganda, berapa? Boleh faham tak? Sebab tu ujian segala apa yang jadi dekat Nabi adalah benda yang tak sama dengan kita. Cuma Nabi sebutkan manusia biasa. Kerana apa? Nabi nak jadikan kita, nak memberikan kepada kita satu motivasi bahawasanya hang pun boleh buat macam mana yang Nabi buat, tetapi tidaklah sepersis Nabi. Kita kena jadi orang yang berperasaan seperti Nabi, tetapi jangan pernah perasan diri itu Nabi. Masalah kita hari ni, kita tarik Nabi untuk down earth, duduk sama dengan kita, dan kita rasakan Nabi adalah apa macam yang kita buat. Nabi siapa dia 3 jari, kita nasi kanak 5. Nabi makan 3 jari ya. Boleh pergi makan nasi kanak, pergilah Sulaiman ke, Rafi ke, Hamidia ke, bubuh sampelnya lem siang, kita makan 3 jari. 6 tahun lambat kita tiba anak kan. Tapi adakah termasuk sunnah? Saya selalu kata benda ni termasuk sunnah. Sebab 3 ada dalam 5. Lain lah kalau kata makan 5 jari, tak ada 3 jari dalam tu, barulah tak jadi sunnah. Tapi kalau kata tengok Nabi makannya kurang, Nabi tengok makanan tak ada, Nabi boleh puasa. Kita makanan tak ada, muka macam dengan pokeh, tak puas hati. Apa makanan tak ada lah, apa masak pun nak beli lah macam-macam, tak hati dia merepek macam-macam kan. Sebab itu bila sebut tentang benda ni, kita jangan jadi orang yang merasakan Nabi itu terlalu biasa. Nabi some special, satu benda yang tak biasa. Tak boleh lah sama macam Nabi. Kalau tidak, mana mungkin Nabi Musa AS beritahu kat Nabi pergi minta kurang lah sembahyang, daripada 50 tinggal 5. Dan Nabi boleh kata malu nak pergi minta, sebab dah tinggal 5 tu nak minta lagi, malu lah kata. Sebab apa? Sebab Nabi adalah satu makhluk yang special, kekasih Allah. Sebab tu jangan pernah kita jadi orang yang merendahkan
merendahkan martabat Nabi sebiasanya kita. Nabi ada kebiasaan Nabi makan minumnya ya sama macam kita. Nabi berkahwin ya, Nabi juga ada keperluan kehidupan ya, betul. Tetapi ada keluar biasaan itu. Janganlah kita duk masukkan dia dalam sampul yang sama dengan kita. Tak sama bang, tak sama. Nabi keluar daripada rumah, mai sahabat tegur Nabi, lawanya jubah Nabi SAW. Nabi masuk bagi jubah baru. Jalan sikit dia kata, ya Rasulullah lawa jubah. Nabi masuk lagi bagi jubah baru. Mai lagi tanya, ya Rasulullah jubah lawa. Rasulullah, Nabi masuk lagi bagi jubah baru. Mai lagi suruh, ya Rasulullah jubah lawa. Aku habis lah. Tinggal ni Nabi kata, kita boleh lawa kereta baru, nah kunci, jom PJ tukar nama. Masuk pula. Mai pula seorang kata lawa kereta, mai tukar nama. Boleh sebentar tu. Kan? Dia kata jubah apa ni kereta tak lihat, kalau baju boleh beli Telekung City kali lah 700. Kita pakai sekali, tentu main tanya kita, lawanya kak, nah berani bagi 700. Taubat lah home, bandel pun tak jumpa dia tak ni. Sebab tu janganlah nak biasakan teruk sangatlah. Hang bukan siapa-siapa, Nabi jauh daripada apa yang kita mampu. Sebab tu tuan-tuan, untuk hijrah yang terakhir ini yang saya nak sebut adalah jangan pernah takut buat salah. Sebab takut buat salah itu adalah sifat kesyaitanan. Mesti buat salah, tapi bukanlah bermakna kelok-kelok lagi ambil jalan belah kanan. Ustaz kata kita jangan takut buat salah, nak bawa belah kanan tu tak bawa belah kiri. That is mangkak. Itu adalah benda yang mangkak. Yang saya nak abang ni kata, bila kita buat sesuatu untuk berubah, berhijrah, jangan kita rasa aku takut, aku tak betul. No need, jangan risau benda tu. Yang meniupkan benda tu adalah iblis. Iblis ni yang duk bagi kita jangan nak buat lah benda ni, tak insyaAllah ke macam mana ke, lepas tuduh hang Wahabi ke bid'ah ke apa ke, nanti payah pula. Bawa relax, kita jalan terus ya. Sebab memang ujian dia sedemikian rupa. Jadi moga-moga kita jadi orang yang boleh berhijrah menuju kepada Allah SWT, mengharapkan ampunan, dan kita jadi orang yang jangan mengira berapa kali kita jatuh, tapi kira berapa kali kita bangkit. Jadilah orang yang senantiasa mencari jalan untuk merubah diri kerana Allah, bukanlah merubah diri kita kerana selain pada Allah. Biar kita hilang sesuatu kerana Allah, jangan kita hilang Allah kerana sesuatu. Kerana hidup kita tak lama, hidup kita bakal berdepan dengan kiamat kecil kita. Maka dalam menuju ruang pengadilan tersebut, jadilah manusia yang benar-benar ikhlas, mukhlisin lahuddin, duduk dalam mengangkat nilai agama kita, insya-Allah. Jadi moga-moga dekat tu perkongsian. Mohon maaf masih ambil masa tuan-tuan. Kalau ada kebaikan mohon tolong saya lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kalau tuan turun ke kebun, buat apa turun ke kebun kalau tidak menerai getah? Segala silap dimohon ampun, kepada Allah kita berserah. Kalau kekasaran bahasa tu bicara, terlajak kata, terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sedih diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.